Pengenalan kepada psikologi pendidikan. Untuk pengenalan, psikologi berasal daripada perkataan psyche iaitu nafas, hidup, roh, jiwa atau minda. Manakala logos ialah ilmu atau pengajian. Dalam erti kata sebenar, psikologi merupakan ilmu jiwa atau ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Definisi bagi psikologi pendidikan adalah salah satu cabaran psikologi yang mengkhusus dalam memahami tingkah laku manusia dan proses-proses mental dalam pengajaran dan pembelajaran dalam konteks pendidikan. Sejarah perkembangan dan tokoh psikologi pendidikan. Terdapat 6 tokoh psikologi pendidikan. Yang pertama ialah William James pada tahun 1850 sehingga 1900. Beliau merupakan seorang ahli falsafah dan juga psikologi yang terkenal di Amerika Syarikat. William James menulis secara meluas mengenai banyak topik termasuklah epistemologi, pendidikan, metafizik, psikologi, agama dan mistik. Beliau juga merupakan seorang pendidik yang pertama menawarkan kursus psikologi di Amerika Syarikat. Selain itu, William James membuat kajian dengan mengkaji pemikiran manusia dan tingkah laku serta beliau menekankan kepentingan membuat pemerhatian PMP dalam bilik darjah untuk memperbaiki pendidikan murid-murid. Tokoh yang kedua pula ialah John Dewey pada tahun 1850 sehingga 1950. John Dewey adalah seorang ahli falsafah psikologi dan perbaharui pendidikan Amerika yang berpengaruh di dalam pendidikan dan reformasi sosial. Beliau adalah salah seorang sarjana Amerika yang paling terkenal pada separuh pertama abad ke-20. Selain itu, beliau menekankan kebolehan semula jadi kanak-kanak untuk mengadaptasi dengan persekitaran dan memperjuangkan pendidikan yang berdaya saing untuk semua latar belakang kanak-kanak. Tokoh yang ketiga ialah E.F. Thorndike pada tahun 1875 sehingga 1990. Beliau adalah ahli lembaga psikologi dan berkhidmat sebagai Presiden Persatuan Psikologi Amerika pada tahun 1912. Edward Thorndike mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap teori pengukuhan serta analisis tingkah laku yang menyediakan kerangka asas undang-undang empirik dalam psikologi, tingkah laku dan hukum. Beliau memulakan inisiatif yang menekankan penilaian dan pengukuran dalam proses pembelajaran serta menyarankan idea bahawa psikologi pendidikan hendaklah mempunyai asas saintifik dan pengukuran mestilah menjadi fokus yang utama. Tokoh yang keempat ialah Letta Hollywood pada tahun 1916. Beliau merupakan seorang perintis terawal dalam bidang psikologi yang paling terkenal atas sumbangannya terhadap kajian kecerdasan. Perkara yang menjadi fokus utama Letta Hollywood ialah penyelidikan mengenai kanak-kanak yang luar biasa, iaitu menjalankan ujian kecerdasan. Konsep asas psikologi terbagi kepada 4. Yang pertama adalah naluri. Naluri atau tenaga semula jadi yang mendorong individu untuk bertindak balas. Yang kedua adalah keperluan, iaitu keinginan seseorang untuk memenuhi kekurangan dari aspek fisiologi dan psikologi. Yang ketiga, desakan. Desakan atau tindakan serta perubahan tingkah laku akibat sesuatu keperluan fisiologi tidak dapat dipenuhi. Yang keempat adalah motivasi, perangsangan yang membangkitkan dan mengekalkan minat seseorang. Antara tujuan psikologi adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan berkaitan dengan bidang psikologi pendidikan. Setiap guru haruslah mendalami lebih lagi tentang ilmu psikologi supaya dapat mengkaji lebih lagi perbezaan individu pelajar. Selain itu, konsep kendiri yang positif. Konsep kendiri positif mempunyai personaliti yang seimbang dan harmoni. Konsep kendiri positif ini banyak memperoleh kejayaan dan kegagalan. Konsep positif ini akan berfikiran sentiasa positif terhadap diri sendiri, malah tidak akan berputus asa. Dan akhir sekali adalah teknik motivasi. Teknik motivasi ini adalah kita
adalah seorang guru haruslah memberi kata-kata motivasi kepada pelajar lemah supaya mereka terus bersemangat untuk meneruskan pembelajaran mereka. Ciri guru berkesan. Antara ciri guru berkesan ialah mempunyai pelbagai peringkat ilmu pengetahuan. Guru yang berkesan adalah mereka yang menguasai pengetahuan dan kemahiran untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, mempunyai kemahiran berkomunikasi yang baik. Kemahiran berkomunikasi adalah kebolehan menyampaikan isi pelajaran dengan jelas dan menarik agar mudah difahami pelajar. Yang ketiga, mempunyai bahan pengajaran yang sesuai. Guru yang kreatif akan sentiasa mencari idea baru yang dapat menarik minat pelajar dalam pelbagai kaedah dan teknik pengajaran serta menghasilkan pelbagai bahan pengajaran yang berkesan. Yang keempat, melaksanakan PMP yang berkesan. Guru harus mempunyai kemahiran dalam memilih strategi PMP yang sesuai kerana ia merupakan kemahiran sesuatu perancangan untuk melaksanakan aktiviti PMP. Yang terakhir, mengurus bilik darjah bagi pembelajaran secara optimal. Bilik darjah merupakan medan perjuangan utama kepada kejayaan seorang guru. Ia menunjukkan kebolehan dan keupayaan dalam melaksanakan tugas pengajaran dan pembelajaran. Berikut adalah implikasi psikologi pendidikan. Yang pertama, guru dapat menganalisis proses sosialisasi antara pelajar mahupun pelbagai lapisan masyarakat. Yang kedua, guru dapat mempelajari tahap pengawalan emosi apabila terjadi sesuatu masalah antara murid. Yang ketiga, guru dan pelajar dapat berkomunikasi antara satu sama lain dengan baik tanpa mewujudkan sebarang pertelingkahan. Berikut adalah contoh aktiviti pengukuhan yang dapat dilaksanakan. Seterusnya adalah contoh soalan subjektif, iaitu terangkan konsep asas psikologi bagi motivasi. Konsep asas psikologi bagi motivasi merupakan perangsangan yang membangkitkan dan mengekalkan minat seseorang. Kesimpulannya, ilmu psikologi terutama psikologi pendidikan ini banyak memberi kesan positif bukan sahaja dalam bidang pendidikan, malah dalam kehidupan seharian seseorang individu. Justru itu, kita seharusnya mempunyai ilmu asas ini yang mana ianya penting walaupun sedikit dalam kehidupan. Sekian, terima kasih.